Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita sambung kitab Munyatul Musalli muka surat 96. Ya, muka surat 96 Rumi. Yang mana kita membahaskan berkaitan dengan solat Jumaat, ulang solat Jumaat. Hukum mengulang solat Jumaat dengan Zuhur. Hukum lepas solat Jumaat tu dia sembahyang Zuhur. Yang tu yang kita dah bincang. Maka hasilnya okey. Yang mana kita dah tahu sebelum ni, kita dah bahas dah sebelum ni bahawasanya secara umumnya lepas solat Jumaat sembahyang Zuhur haram, berdosa. Lagi tidak sah. Secara umumnya gitu. Haram, berdosa, lagi tidak sah. Secara umum. Macam mana pun dia kata kat sini, ada tempat yang boleh kalau nak sembahyang Jumaat ataupun diulang sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang Zuhur. Malah hukumnya sunat. Apabila dia cerita dekat Mesir, dia cerita dia cerita dekat Mesir berlaku. Bukan nak cerita dekat negara mana. Bukan. Cuma nak bincang bahawasanya dekat Mesir sana banyak mazhab. Bila banyak mazhab, maka berbezalah hukum hakamnya. Mazhab Syafi'i memang tak boleh lah lepas solat Jumaat tu solat Zuhur. Tapi oleh kerana dekat Mesir dia cerita ni cerita yang kita bahas minggu lepas ni. Bila banyak mazhab, ada mazhab contohnya mazhab Hanafi, boleh je satu qaryah tu ada dua Jumaat. Dua tempat buat Jumaat. Dua masjid ke ataupun dua tempat buat Jumaat. Boleh je. Mazhab Syafi'i tak boleh. Yang takbir dulu yang sah, yang imam takbir dulu sah, imam yang takbir kedua tu tak sah. Jika dia buat solat Jumaat di dua tempat dalam satu qaryah. Tapi mazhab Hanafi okey je. Tak ada masalah. Jadi oleh kerana kat Mesir tu banyak mazhab, maka yang bermazhab Syafi'i pun ada, mazhab Hanafi pun ada, mazhab Hanbali pun ada. Jadi bila dia buat sembahyang secara dalam satu qaryah tu beberapa, maka yang mazhab Syafi'i ni macam mana? Dia tak boleh, tak sah dia. Tak boleh. Maka disunatkan bagi dia untuk sembahyang Zuhur lepas pada tu. Walaupun hukum asal tak boleh, haram. Lepas sembahyang Jumaat dah sah Jumaat, kenapa nak sembahyang Zuhur? Jadi haram. Tapi ada juga boleh jika berlainan mazhab. Itu dia cerita kat situ.
Tapi mazhab Syafi'i pula boleh juga sebenarnya buat satu qaryah tu 2 Jumaat, 2 tempat Jumaat. Jika satu tempat yang pertama tu sesak dah, tak cukup tempat dah. Maka oleh sebab tempat tu dah sesak, baru boleh buat Jumaat yang kedua, walaupun satu qaryah. Itu yang banyak diamalkan negara kita. Boleh, sah. Mazhab Hanafi, sesak ke, tak sesak ke, boleh aja. Sini buat, tak sampai ke sana, buat lagi Jumaat. Tak ada masalah. Malah mereka 4 orang, 3 orang, 4 orang, cukup dah untuk buat Jumaat. Dia tak sama kita 40 orang mazhab Syafi'i. Jumaat. Dia 2-3 orang pun boleh, 3-4 orang pun dah boleh dah. Jadi dia pun buatlah banyak-banyak. Masalahnya kita yang mazhab Syafi'i ni macam mana? Yang duduk Mesir je cerita waktu Mesir lah kat situ dalam ni. Jadi macam mana? Lepas sembahyang tu disunatkan untuk solat Zuhur. Tapi kalau memang tempat pertama tu dah sesak, maka dia buat tempat Jumaat yang kedua dalam qaryah yang sama, itu mazhab Syafi'i pun sah, mazhab Hanafi pun sah, dua-dua sah. Macam mana pun tetap juga ada ulama lain yang kata tak sah juga walaupun sesak. Kalau macam tu nak sembahyang Jumaat macam mana? Dah sesak, masuk sesak tak boleh muat dah. Besar kan lah. Dia punya alasan dia. Sebab solat Jumaat ni ada kena-mengena dengan kerajaan. Kerajaan lah. Buat besarkan lagi. Tak boleh. Tanah dah habis dah. Beli tanah sebelah. Kan kerajaan kan dia ada kuasa untuk ambil tanah. Bayarlah pampasan yang setimpal. Kan ada kuasa. Sebab tu tetap juga satu qaryah tak boleh buat dua Jumaat. Walaupun satu tu dah sesak. Tak boleh. Tapi itu bukan pendapat mutamat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh. Jika dah sesak satu, boleh buat satu lagi dalam qaryah yang sama. Walaupun begitu, ada mazhab, ada pendapat yang mengatakan tak boleh juga. Mesti kena buat kat satu tempat. Sebab solat Jumaat ni, dia mesti satu tempat. Baru sampai. Kalau buat 2 tempat, dapat pecah. Dalam satu qaryah. Jadi, macam mana tu? Maka, oleh kerana ada sebagai meraihkan ulama yang mengatakan walaupun dah penuh, tak boleh juga buat yang kedua, tetap tak sah juga. Walaupun kita tak pakai yang tu, tapi bagi meraihkan mereka, 2 tempat sembahyang dalam satu qaryah tadi, jika yang imam dia kan mestilah 2 imam. Imam yang takbir lambat nombor 2. Yang nombor 2. Maknanya dia khutbah panjang sikit lah. Yang takbir sembahyang Jumaat tu nombor 2. Maka disunatkan bagi imam tu dan termasuk makmum-makmum yang ada untuk solat Zuhur. Sebab apa pula? Kan kata kalau dah penuh yang pertama, yang kedua tu sah. Sepakat ulama'. Ya, tapi ada ulama' kata tak sah juga. Jadi, yang mana tak sah? Yang takbir kedua. Imam dia yang takbir kedua. Yang lambat sikit. Maka yang itu lepas habis sembahyang, sunat bagi dia untuk sembahyang Zuhur. Sebab apa? Meraihkan. Ada ulama' kata tak sah juga. Tapi kita mazhab kita sah. Tapi meraihkan. Maka sunat untuk solat Zuhur lepas pada tu. Yang imam yang takbir dulu dan dia punya jemaah semua, haram sembahyang Zuhur lepas pada tu. Haram terus. Yang tekan kata 2 tadi tu. Ada 2 tempat. Tiba-tiba dia tak kisah yang mana dulu. Kami dah buat 30 tahun dah sembahyang Jumaat sini. Ini tempat baru. Tak kira gitu. Tempat baru ni lah yang kena sembahyang Zuhur. Sunat sembahyang Zuhur balik. Sunat tak wajib. Kan mazhab Syafi'i pendapat mutamat dah dua-dua sah. Cuma yang nak ambil yang sunat ni. Kan dia lambat. Dia baru je 2-3 bulan dibenarkan untuk solat Jumaat. Dia lah kena sembahyang Zuhur. Kami dah 30 tahun. Dia tak kira gitu. Dia kira imam mana takbir dulu dalam solat Jumaat. Jadi kalau katalah imam yang baru ni, tempat baru ni takbir dulu, yang dah berapa puluh, 30 tahun buat solat Jumaat tu, selepas daripada bermula pada saat itu, saat dah ada tempat solat Jumaat yang kedua, bila dia takbir yang kedua, yang tempat baru ni takbir yang lebih awal, maka lepas pada sembahyang Jumaat, sunat untuk sembahyang Zuhur. Tak apa. Tak semestinya sembahyang berjemaah tak. Cuma sunat kat situ. Sebab apa? Sebab ada pendapat mazhab yang mengatakan tetap tak sah juga yang takbir kedua. Imam yang takbir kedua tu. Takbir yang lambat sikit. Sebab satu qaryah mesti satu aja. Bila sana dah takbir, yang lain takbir semua tak sah. Bila dah sana dah takbir, imam lain takbir semua tak sah. Betul. Dalam qaryah itu. Jadi itu yang nak bincang ni. Dia agak teknikal dan agak serabut sikit ni kita baca ni. Tengoklah. Cuma dia nak bahaskan juga. Dia agak serabut. Mari kita baca.
Kita dah faham kat situ okey. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Muka surat 96. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang, satu tempat, satu qaryah ada 2 Jumaat. Berbilang maksud 2, 3, 4. Kita ambil contoh 2 cukup lah. Tapi dia bukan 2 je. 2, 3, 4, 10. Yang penting banyak. Tapi kita ambil contoh untuk mudah faham, 2 je cukup. Okay? Berbilang tu 2 pada satu negeri atau satu dusun. Ini pun khilaf lagi ulama ni. Ada ulama kata satu daerah kena satu masjid untuk sembahyang Jumaat. Oh, yang itu lagi jahanam. Berapa ramai yang kena yang sunat sembahyang balik lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Sunat lah, tak wajib. Ada kata satu daerah. Mesti satu. Tapi kita ambil satu qaryah. Qaryah pula ditentukan oleh kerajaan, pemerintah. Besar mana yang biasanya lebih kurang dalam 2 hingga 3 km radius lebih kurang lah. Ada pun kadang-kadang adalah 1,5 km tu jarang-jarang. Tapi kebiasaannya satu masjid ke satu masjid 2, 3, 4 kilo. Jadi okey lah tu. Cun lah tu. Untuk satu qaryah. Jadi dia kata sini, maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang ada 2 Jumaat, pada satu negeri atau satu dusun, mudah kita kata satu qaryah, tiada sunyi daripada 2 perkara. Tiada sunyi tu maksud, mesti akan terjadi satu daripada 2 keadaan ini. Tu bahasa dulu. Tiada sunyi itu, maksudnya, bila kata satu qaryah ada 2 Jumaat, 2 tempat Jumaat, mesti salah satu dari keadaan ini, mesti terjadi salah satu daripada keadaan ini. Ya, tiada sunyi daripada 2 perkara. Ada kalanya, yang pertama, kalau bahasa sekarang macam itulah. Yang pertama, kerana hajat sesak. Kerana dah penuh dah, sebab tu buat satu lagi. Itu keadaan yang pertama. Maka diharuskan berbilang kadar hajatnya. Bolehlah buat yang kedua. Yang kata pendapat mutamat tadi. Tiba-tiba yang kedua pun penuh. Boleh buat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Sebab dah penuh. Mengikut pendapat mutamat mazhab Syafi'i, tu atas qaul yang mutamat. Okay. Maka sahlah segala Jumaatnya. Sahlah Jumaat yang pertama dengan Jumaat yang kedua dalam satu qaryah sah. Kalau 3, 4 pun sah. Dengan syarat hajatnya. Dah penuh nak buat macam mana kan? Okay. Kalau tak ada hajat, tak sah. Kosong lagi pergi buat yang kedua dalam qaryah yang sama. Tak sah yang kedua tu. Yang kedua mana? Yang takbir kedua. Yang imam tu takbir yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang satu je sah. Okay. Maka sahlah segala Jumaatnya, sah semua. Sama ada yang dahulu, sama ada yang takbir dulu. Atau yang dahulu tu maksud yang takbir dulu. Ia disebut takbir imam bukan makmum. Imam. Takbir dulu. Atau yang kemudian. Atau yang imam takbir kemudian. Tempat kedua tu. Takbir nombor 2. Lambat sikit. Khutbah panjang sikit. Atau baca slow sikit. Ataupun orang tua baca. Ataupun nak turun tangga tinggi sangat. Buatlah contoh macam mana pun. Dia yang takbir kedua. Imam yang kedua. Sah juga sebab hajat. Kan dah penuh. Atau bersamaan, atau sama-sama. Kalau dia pasang live kot. 1, 2, 3. Allah, itu mengarut lah. Cuma dia nak bagi contoh gitu lah. Kita baca je lah. Ataupun sama-sama takbir. Maka sah. Sama ada yang takbir dulu sah, yang takbir lambat sikit sah. Kalau sama-sama dua-dua takbir, dua-dua sah. Bila sebut takbir, imam. Okay. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur. Akan sebut tadi kan. Saya dah bagi kepahaman dah tadi. Ini baru baca kitab. Tapi sunat lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Tak kisahlah jemaah ke, seorang-seorang ke, kat masjid ke, kat rumah, tak kisah. Tapi sunatlah lepas pada sembahyang Zuhur. Sebagai meraihkan mazhab yang kata tak boleh tadi. Okay? Yang mana sunat sembahyang Zuhur lepas sembahyang Jumaat ni? Yang jatuh kemudiannya. Maksudnya, yang takbir nombor 2. Imam takbir yang kedua, ketiga. Bukan takbir yang pertama. Imam yang takbir pertama dan makmumnya semua tak boleh sembahyang Zuhur lepas pada tu, haram, berdosa dan tak sah. Okay. Imam yang takbir pertama. Yang tiada mengharuskan. Tetapi sunat diiringi dengan salat Zuhur yang jatuh tu takbir lah, takbiratul ihram. Kemudian selepas atau bersamaan. Tetapi sunat diiringi dengan Zuhur yang jatuh kemudian, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 atau bersamaan yang sama-sama. Dua ni. Yang takbir nombor 1 yakin kami takbir dulu. Yang ini je tak disunatkan untuk sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat, malah haram dan tak sah. Ini je. Selain daripada tu, apa selain itu? Yang takbir kedua, ketiga, keempat lah. Mana lagi? Yang serentak. Katalah dua tempat Jumaat, serentak dua-dua. Macam mana dia dapat yakin serentak tu? Wallahualam, kita buatlah contoh macam mana pun. Yang penting serentak. Allahu Akbar, sama-sama takbir.
Maka dua-dua tempat sunat Zuhur lepas pada tu. Sebab apa? Yang tak sunat Zuhur lepas pada sembahyang Jumaat, yang yakin dia yang first. Dia tak yakin, tapi kami kalau tak dia aku dia, dua je. Tapi sekarang yakin tak yakin. Mungkin sama-sama kot. Mungkin sama-sama. Kalau mungkin sama-sama, dua-dua lepas solat Jumaat sunat solat Zuhur. Dia kena yakin dia first. Okey. Kerana apa sunat ni? Tak wajib, pendapat mutamat tak wajib, sah semua. Kerana hendak memelihara qaul atau bahasa sekarang hendak meraihkan pendapat yang tidak mengharuskan berbilang sekali-kali. Yang nak mengharuskan pendapat ulama yang kata tak boleh. Apa jadi pun tak boleh. Satu tempat, satu Jumaat. Penuh pun tak boleh. Tu. Apa jadi pun tak boleh. Mesti buat satu tempat. Habis akan melimpah sampai ke jalan raya. Jalan raya pun jalan raya. Habis nanti kena langgar. Tutup jalan. Tu. Ulama ada kata gitu. Tutup jalan. Kan sembahyang Jumaat kan ada kena mengenai dengan kerajaan. Boleh tak kita buat solat Jumaat? Mana boleh? Mereka kena tangkap je lagi. Sebab dia ada kena mengenai dengan pemerintah solat Jumaat ni. Jadi bila macam tu, tutuplah jalan. Allah tutup jalan perbarisan boleh. Kiri kanan. Kereta kebal nak lalu boleh. Dekat dataran deka lagi tu boleh tutup. Takkanlah sekarang sembahyang Jumaat berapa lama. Sembahyang Jumaat sejam setengah pun komplain. Campur khutbah. Sembahyang Jumaat berapa je? 40 minit je kot. Jadi apa masalahnya tutup? Jadi ada tak ulama kata gitu? Ada. Sebagai meraihkan yang mengatakan kalau ada dua solat Jumaat dalam satu qaryah tidak sah, maka sebab itulah nak raihkan mereka solat sunat untuk solat Zuhur selepas pada itu. Bagi yang takbir kedua, takbir ketiga, imam takbir kedua, imam takbir ketiga ataupun yang sama-sama. Dan yang jatuh dahulunya itu, yang jatuh dahulunya, yang first takbir, imam yang first takbir dengan yakin. Zaman dulu mungkin dia cuma cakap hukum. Zaman sekarang boleh jadi tak? Boleh tahu tak yakin? Boleh. Nampak? Ulama dulu, dia pandang jauh. Ni cerita ni 100, 200 tahun. 200 lebih tahun. Ambil lah 200 tahun. Ke belakang. Dia dah buat contoh dah. Sedangkan kalau ada dua tempat, macam mana nak tahu mana dulu? Mesti duduk dekat-dekat. Kalau dekat-dekat sangat, tak logik orang buat solat Jumaat. Dia jauh lah juga sampai tak dengar. Jadi kalau tak dengar, mana nak tahu mana dulu? Tapi dia dah pandang lah jauh-jauh dah. Rupanya sekarang tak ada masalah pun nak tahu mana dulu tak. Pesang live ke apa ke dah tahu sangat dah. Ulama' punya kadang-kadang dia bagi hukum, zaman dia orang kata apa benda merepek. Macam mana nak tahu mana dulu? Mana dengar? Dia duduk 1 kilometer. Satu batu, dulu main batu, satu batu. Masjid dia. Mana nak tahu mana dulu? Mana sempat nak bagi tahu, nak berlari dia bagi tahu. Habis orang yang berlari tu tak kisah Jumaat. Jadi kenapa nak bagi tahu? Jika yang takbir dulu, dialah yang tak perlu, malah haram. Macam mana? Buat apa nak bagi tahu? Tak perlu bagi tahu. Tak perlu bagi tahu. Rupanya sekarang dapat tahu. Senang aja. Malah bukan dekat 1-2 kilometer, 100,000 kilometer pun boleh tahu. Di mana takbir dulu. Jadi dia kata sini, dan yang jatuhnya dahulu, yang takbir yang pertama, imam yang takbir dulu, dia tak kira tempat pertama ke tempat kedua, tempat dah 30 tahun ke, tempat baru 2-3 bulan sembahyang Jumaat dia tak kira. Ya. Dan yang jatuhnya dahulu, imamnya dahulu takbiratul ihram, itu haram ia iringkan Zuhur. Haram lepas tu sembahyang Zuhur. Haram. Sembahyang Zuhur. Ya, yang tadi sunat, ini haram. Kemudian daripada Jumaatnya, lepas sembahyang Jumaat, kerana sah Jumaatnya. Jumaat tu dah sah. Dengan tiada khilaf padanya, tak ada khilaf. Yang takbir pertama ni sah. Kenapa nak solat Zuhur pula? Maka tak kali itu, tiada sah sembahyang Zuhurnya. Dah lah, haram, berdosa, tak sah lagi. Yang kemudian daripada Jumaat, dan tiada sah sembahyang Zuhurnya, yang mana takbir pertama tadi, lepas tu dia sembahyang Zuhur. Yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq, dengan sepakat ulama' padanya. Tak boleh tu. Bukan benda kecil, benda besar. Lepas sembahyang Jumaat, haram sembahyang Zuhur. Okay. Dan jika kita kata, ini nak suruh fikir. Yang ini agak berserabut sikit, dia kena very technical, dia kena faham slow-slow aja. Dia ajar kita cara untuk berinteraksi dengan khilaf. Ni dia nak ajar ni. Tapi susah sikit lah. Serabut sikit. Saya cubalah kot. Nak bagi faham dengan bahasa yang mudah. Tapi dia agak serabut. Contohnya kan ada macam-macam mazhab kan. Kan dia serabut. Serabut. Kalau setakat kunut, tak serabut sangat dah. Kita tahu sunat. Kalau benda-benda yang lain. Serabut lah. Bak khilaf ni. Serabut. Jadi macam mana nak berinteraksi? Satu serabut. Kadang-kadang kita perlukan serabut-serabut pun. Habis kat Mekah nanti. Masa nak tawaf. Tak perlu mazhab lain.
Duk bersentuh, laki perempuan ada yang bersentuh ketika tawaf ke apa, kena ambil wuduk mazhab Syafi'i. Masa tu pakai mazhab lain pula. Jadi cara untuk interaksi. Bab cara untuk berinteraksi mazhab dengan mazhab ni, jarang orang suka, jarang orang pelajari. Tapi bila memerlukan mazhab lain, dihantam aja. Contoh sembahyang, jarang nak bincang. Contoh mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, sujud mesti 7 anggota. Mazhab Maliki, sunat 7 anggota. Salah satu daripada 7 anggota, mazhab Syafi'i adalah perut anak jari kaki. Ni kaki, ni jari kaki, perut dia. Ni. Kalau macam ni tak sah. Kalau mazhab Maliki, sah sebab sunat aja 7 anggota. Bila lah kita dah tersalah selama ni, tak pernah pun lipat, duk main letak gitu je kaki. Ya, janji sujud lah ni, kepala duk bawah dah sujud lah, kaki, jari kaki lagi ni, tak sah. Masa tu, tak ada ke, dah 30 tahun dah sembahyang macam ni. Mazhab lain macam mana mazhab lain? Masa tu kita cari pula. Cuma boleh ke main lompat-lompat gitu, cara nak interaksi tu macam mana? Sama lah juga dekat Mekah. Cara nak interaksi kata, dah batal wuduk ni. Tapi mazhab lain tak batal. Kena ada syahwat baru batal. So macam mana nak teruskan tawah ke tidak? Ke nak pergi ambil wuduk? Tempat ambil wuduk dulu dekat. Sekarang ni orang kata jauh tu. Mampu pergi ambil, patah balik, kena lagi pula. Geng Syiah lalu. Allah ni geng Syiah ni. Perempuan lalu sentuh. Pergi ambil wuduk. Menapak pergi ambil wuduk. Lepas tu patah balik. Geng Iran pula lalu. Pernah pijak kaki. Diorang tak pakai stokin. Perempuan orang kena Allah batal pula wuduk. Macam mana kakak? Baru 2 kali pusing. Lah kali macam mana? Akhir sekali masa tu kita nak lah. Ada tak mazhab lain? Ataupun imam buat satu perkara yang membatalkan. Imam pada Masjidil Haram buat satu perkara yang membatalkan sembahyang. Wish, takkan imam Masjidil Haram buat perkara yang membatalkan? Mengikut mazhab kita. Mazhab dia tak batal. Mazhab kita batal. Macam mana nak interaksi? Macam mana nak buat? Dan sebagainya. Jadi dia yang tengah ajar cara berfikir, berinteraksi dengan mazhab, di antara mazhab dengan mazhab. Salah interaksi, dia jadi tak harmoni. Dia jadi tak elok. Mazhab ni dah jadi bukan rahmat dah pula. Sedangkan banyak mazhab ni rahmat. Salah cara, dia jadi menyusahkan. Salah cara lagi, dia jadi mudah sangat. Sampai, boleh. 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah, boleh. Takkan mazhab Syafi'i yang masuk syurga kot. Ada mudah sangat. Salah cara pula ketat sangat. Tak boleh yang lain. Mesti kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab lain tak boleh. Ketat sangat. Jadi macam mana kita nak imbang tu. Dia tengah ajar. Panjang ni cerita ni. Panjang. Kena tengok, dengar tu betul. Sebab susah. Dan jika kita kata. Ni suruh fikir ni. Dan jika kita kata Syekh Al-Fadhil ni. Jika kita kata. Ni cerita apa? Dia akan memberi contoh tentang lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Dia tengah cerita lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Cuma kita boleh kiaskan masalah cara menyelesaikan mazhab ni dengan masalah-masalah lain. Jika kita kata sebab diiringkan Zuhur kemudian daripada Jumaat, nak juga lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Okey? Dia kata kenapa sembahyang Zuhur ni lepas sembahyang Jumaat? Dia kata gini. Serta diperoleh bilangannya. Tapi cukup syarat. 40 orang tu cukup. Semua cukup lah. Cukup syarat. Kerana banyak yang tidak tahu rukun sembahyang. Kita dah bahas sebelum ni dah. Antara syarat Jumaat, dia kena 40 orang mastautin. Panjang cerita ni sebenarnya. Saya cuba ringkaskan. 40 orang mastautin. Dah bincang sebelum ni. Untuk solat Jumaat, bukan sekurang-kurang 40 orang, bukan. Sekurang-kurang 40 orang mastautin. Mastautin tak sama dengan mukim, tak sama dengan musafir. Walaupun dah duduk 30 tahun dekat situ, kadang-kadang tak boleh kira 40. Kita dah bincang dah sebelum ni. Dia kena bersyarat mastautin. Kadang-kadang baru pindah setahun, dah mastautin, boleh kira 40. Kadang-kadang dah duduk situ 50 tahun, tak boleh kira 40. Sembahyang Jumaat wajib, 40 tu tak boleh kira. Kerana dia mesti berstatus mastautin. Kita dah bincang sebelum ni. Satu. Macam mana nak status mastautin? 2 cara. Yang pertama, kita berniat nak mati kat situ. Yang kedua, kita tak ada niat pun nak pindah tempat lain. Dah dapat mastautin. Jika ada niat nak pindah tempat lain, sebab tak nak mati kat situ, akan datang, walaupun lagi 80 tahun lagi baru nak pindah. Tetap juga dia nama mukim, dia bukan nama mastautin, tak boleh kira 40.
Satu. Contoh. Satu syarat. Syarat yang kedua, orang yang kira 40 yang dah cukup syarat kata mustautin tadi, dia mesti ahli solah. Dia mesti kamil, sempurna. Apa maksud sempurna? Fatihah dia betul, tahiyat dia betul, sembahyang dia tahu rukun-rukun. Kalau mustautin saja tapi tak reti apa-apa, tak boleh kira juga sebab sembahyang dia sendiri pun problem. Nak kira 40 macam mana? Okey. Tiba-tiba ramai orang ni. Kan kita sangka baik je kan sebab kita dalam solat Jumaat pernah kira. Tak pernah. Pernah tak kena kira? Pernah tak kita solat Jumaat kena tanya oleh orang masjid, AJK masjid? Mustautin ke mungkin? Pernah kena tanya? Tak pernah. Kenapa? Sebab sangka baik. Semua tu sangka baik lah AJK. Takkan tak ada kot 40 orang. Selama kita semua sembahyang Jumaat, tak pernah jumpa pun AJK tanya. Selalu nampak duduk sini dah setahun dua dah. Nampak duduk sini maksud baru pindah ke macam tu lah. Mustautin ke mungkin? Tak pernah tanya pun. Sedangkan kat situ ada solat Jumaat. Kenapa? Kerana sangka baik aja. Okey? Dia kata kat sini tengok ni kata ni. Kerana banyak tidak tahu rukun sembahyang. Dan banyak yang tidak kena Fatihahnya supaya ihtiyat, supaya berjaga-jaga pada ibadah. Solat Jumaat dah buat ada 1,000 orang. Ada 1,000 orang sembahyang Jumaat. Ada tak kira 40 orang tu yang mustautin? Tak ada pun. Mudah-mudahan ada kot, takkan tak ada kot. Sembahyang 1,000 orang takkan tak ada 40 mustautin kot. Satu masalah. Yang kedua, yang 40 orang tu mungkin ada lebih kot. Dalam 1,000 orang ni ada 300 orang mustautin kot. Takkan mungkin Melaka kot. Ada 300. Ada sangka baik gitu aja. Okey? Dalam 300 orang yang disangka baik kata ada yang mustautin tadi, cukup syarat tadi. Adakah bacaan Fatihah dia rukun dia betul? Dia pun main statistik. Dia main statistik. Macam mana? Dalam 300, dalam 1,000 orang, takkanlah tu berdasarkan apa tau? Tak kisahlah nak macam mana. Takkanlah tak ada 300 orang kot mustautin. Lebih 40 dah tu 300. Habis dalam 300 orang tu ada yang nampak kata tak tahu rukun sembahyang, Fatihah tak betul. Bila Fatihah tak betul tak boleh kira 40 orang tu. Dalam 300 orang tu takkanlah tak ada 100 kot. Main takkan lagi. 2 takkan lah. Statistik tu ambil kat banci kat mana? Tak banci. Agak-agak je lah. Okay. 100 orang ada kot. 100 orang tu lebih 40 dah. Maka dengan sangka baik tadi, dengan statistik yang mana dia ambil tadi, akhir sekali sembahyanglah Jumaat kat situ 1,000 orang. Tiba-tiba dia terasa. Dia kata apa? Berhati-hatilah kot. Tantah ada yang tak cukup mustautin. Kalau tak cukup mustautin 40, 1,000 orang tak sah. Baik kita sembahyang Zuhur. Satu. Lepas pada tu sembahyang Zuhur. Satu. Yang kedua, kalau katalah ada 300-400 orang sekalipun yang boleh cukup syarat mustautin, tapi entah orang sekarang mana belajar, tak Fatihah pun salah. Sembahyang gitu aja. Jadi lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur lah sebagai jaga-jaga. Takut-takut tak sah Jumaat. Ni kata ni, macam mana nak selesai? Boleh tak cara fikir gitu? Jangan kata. Maka adalah demikian itu tiada disuruh mengulangi Zuhur. Tak boleh ulang Zuhur. Sebab mana boleh main agak-agak gitu. Yang terbaik adalah buat bancian. Setiap masjid buat bancian. Yang selalu datang tu buat banci. Yang pada hari Jumaat, insyaAllah hari ni kita ada borang kat depan tu, pakai ambil Ataupun zaman sekarang tak payah main borang kot. Pakai tu kan, scan QR code kat luar tu. Kan? QR code, lepas tu dah kalau 2-3 soalan je. Bukannya banyak. Sambil-sambil nak sembahyang sunat tu, berdiri tu, tengok, tak, send. Kan, pakai, benda lah tu apa dia panggil? Yang buat tu lah, form tu. Google Form. Pakai tu aja, free je, letak QR code. Scan. Takkan tak kerti kot. Baru ni pergi pasar malam pun nak bayar pun pakai QR code. Jual goreng pisang. Kau pun lekor nak beli 2 ya. QR code. Masuk dah. Tiba-tiba kat masjid tak ada. Sayang. Buat. Dia tak ini, adakah anda hendak mati di sini? Sudah. Apa pula ni? Tapi kena jawab je lah. Maksud dia mati di sini tu di tempat duduk dia lah. Di sini. Yang kedua, adakah anda berniat untuk berpindah ke mana-mana, ke tempat lain bila-bila akan datang? Pada masa akan datang. Lepas tu, adakah anda bermustautin di sini? Itu sebab apa yang ketiga tu? Sebab kadang-kadang dia kata mustautin, tapi dia tak kerti mustautin tu apa benda. Jadi kita nak 2 soalan yang atas. Nama. Cukup lah.
Dah tahu dah. Dan kalau tak nak letak nama betul pun boleh buat nama singkatan. Yang penting kita nak, jangan main sangka baik aja. Kurang-kurang ada juga kita dapat data. Wih, rupa-rupanya ramai kat sini yang tak nak mati kat sini. Nak balik kampung. Kira-kira, wih, ada 43 orang je yang nak mati kat sini. Mujur. Ajak sah lah maksudnya. Kalau kurang, kan masalah. Jadi kalau kata ada 40, 50 orang, setiap kali sebelum khutbah tu, cari dulu. 1, 2, cari. Tak ada. Telefon. Pergi cari rumah. Sebab tak ada dia, tak cukup 40. Pergi cari kat rumah, bawa. Aku nak makan nasi, lapar. Cepat orang tunggu ni. Sampai macam tu. Pernah berlaku dulu. Itu orang yang mengaji je. Oh, tak mengaji dah, entah. Saya musafir lah daripada lalu Kok Rauk, apa nama jalan tu, Merapuh ke apa tu, nak pergi Kelantan tu, singgah semayang Jumaat, tempat ada semayang Jumaat, kecil macam surau, besar lah sikit pada surau. Bila pergi-pergi, dia kira-kira, dia tengok, bukan orang tak dia kira balik. Tunggu 2.30 tak semayang ni Jumaat. Mana orang mengaji tu? Kalau tak mengaji, tengok, cukup lah ni. Sebab dia kira, nak kira orang, saya rasa ada dalam 100 orang. Yang orang tu. Tapi dia kira-kira tak cukup garu. Masuk dalam, keluar garu. Di imam dia ke siapa AJK dia. Akhir sekali, masa tu telefon handphone ni tak ada lagi ke, tak ingat dah lama dah ni. Akhir sekali seorang keluar naik motor. Lepas tu bawa, ada kat belakang dia seorang, pakcik. Minta maaf balik makan nasi. Lapar perut. Dia bawa balik kerja. Dia bawa balik. Mencangkuk lapar nasi. 2.30 minta maaf. Orang lain panas. Memang kita berhenti pukul 1.30 kat situ. Sebab takut ke depan lagi tak ada pula. Walaupun musafir tak wajib Jumaat. Boleh sembahyang Zuhur musafir. Tak aja je lah. Sejam tunggu. Nasib baik iman dia tu mengaji satu hal. Yang kedua, lepas tu dia baca khutbah pendek. Pandai tu. Tapi kenapa kita tak pernah lalu peristiwa macam tu? Maknanya tak dititik beratkan hukum tu lah. Takkanlah. Tengok. Sepatutnya kena buat. Cuba tengok dekat sini. Kemudian tiba-tiba mari perasaan, entah tak cukup kot. Entah tak cukup 40 kot. Entah tak cukup 40 yang boleh dikira. Entah walaupun cukup 40 tapi semuanya tak mengaji, bacaan salah ke apa ke kot. Diri dia sendiri dia tak boleh tanggung Fatihah tu ataupun tahiyat. Fatihah mungkin okey lagi. Tahiyat ke duk baca tahiyat macam masa umur 9 tahun 10 tahun tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Saya pernah dengar 50 tahun umur. Macam tu dia baca. Dia kata, ustaz nak tolong minta betulkan Fatihah apa tak. Okey. Betul. Tahiyat. Terkejut. Tahiyat. Sebab dalam sembahyang bukan Fatihah saja. Rukun qauli ada 5. Takkan nak tanya Allahu Akbar kot. Takbiratul ihram. Takkan nak tanya Assalamualaikum kot. Yang tu senyaklah. Tak payahlah. Cuma tahiyat lah. Tinggal yang besar tahiyat dengan Fatihah. Tahiyat. Dia boleh baca. Macam budak sekolah pasti. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Aku kata macam mana? Kalau macam tu lah punya gaya, boleh kira 40. Walaupun Mas Tautin, tak boleh kira. Nah, jadi betul kena buat sebenarnya. Itulah. Sangka baik. Jadi tiba-tiba dengan sangka baik datang perasaan. Tak cukup ni. Masalah ni semayang ramai Jumaat masalah. Tak apa, aku semayang Zuhur lepas pada tu. Ni nak cerita, boleh tak? Kat sini. Tiada disuruh mengulangi Zuhur. Dengan maksud tak boleh ulang Zuhur. Kemudian selepas Jumaat, sebab adalah yang demikian itu pada bilangan-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak. Maksudnya, bila berlaku solat Jumaat, maka cukup syarat dah tu. Macam mana boleh kata cukup tak cukup? Kalau cukup tak cukup, betul tak betul bacaan yang 40 orang tadi tu, yang untuk mengesahkan Jumaat tadi tu, awal-awal lagi tak boleh buat Jumaat. Sekarang dah buat kira on lah tu. Tiba-tiba dah buat, rasa pula, entah pula. Mana boleh main gitu? Tu dia tak bagi. Bila dah buat tu kisah lah tu. Habis tu kita tak kira. Itu waktu kena buat sebenarnya. Kena cari, kena buat bancian. Jadi bila dah jadi solat Jumaat, maka kita kena katalah aku solat Jumaat, maka solat Jumaat ini sah dan cukup syarat. Mana boleh kata 50-50? Tengok dia kata sini. Yang telah dimuktabar oleh syarak, iaitu diperoleh orang yang kamalnya, sempurnanya 40 orang. 40 orang Mas Tautin, kamal lah sempurna. 40 orang Mas Tautin boleh baca semua tu. Ya.
Mana tadi? Okay. Maka tiada sah Jumaatnya. Kalaulah awal-awal lagi cukup tak cukup, awal-awal lagi tak sah sembahyang Jumaat. Walaupun 1,000 orang, sembahyang Jumaat dah tak sah dah. Sebab was-was dari segi bilangan 40 kamal tadi. 40 orang yang sempurna. Maka tidak sah Jumaat dengan syak pada bilangan-bilangan Jumaat yang muktabarnya. Sebab tu dia kata Jumaat yang muktabar. Apa benda muktabar ni? 40 orang dan bukan main-main 40. 40 mastautin dan kamal. Muktabar tu, sempurna syarat. Maka tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilangan Jumaat muktabarnya. Awal-awal lagi tak sah kalau dah syak. Maka dah buat, mana sah lah tu. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaatnya. Awal-awal lagi tak boleh buat Jumaat kalau duduk main was-was gitu. Mana boleh main buat gitu. Tetapi haram lagi tidak sah Jumaatnya. Dah lah haram berdosa. Tak sah lagi. Yang ni haram berdosa tak sah ni bagi yang kontrol lah. Imam ke apa yang AJK tu lah yang kontrol lah. Yang sembahyang dia mana tahu. Maka sembahyang zuhur itu wajib kemudian daripadanya. Bukan sunat. Kita bincang berkaitan lepas solat Jumaat, sunat solat zuhur. Bukan wajib. Yang itu awal-awal lagi dah was-was. Tak sah sembahyang Jumaat. Haram berdosa. Lepas tu wajib sembahyang zuhur. Nak bagi tahu. Maka saya pernah cerita dulu kan. Ada seorang tok guru kan. Yang dekat Kedah tu. Berapa kali lah cerita kat sini rasa. 2-3 kali lah. Ada. Zaman lama dah lah. 80-an, 90-an. Dia tak sembahyang Jumaat. Dia duduk situ. Ada dekat di antara Kedah dengan Perlis. Tengah-tengah tu. Ada satu tempat lah kat situ. Tok guru. Soal tok guru tu dia karang kitab. Sampai sekarang orang baca kitab dia. Tapi bukan tok guru lama macam Syekh Daud ni, bukan. Yang tak lama sangat, dalam 80, 90 gitu. 80-an, 90-an. Dia tak sembahyang Jumaat berapa tahun. Dia kalau dia nak sembahyang Jumaat, dia pergi keluar. Di tempat dia kalau ada di kampung dia tak sembahyang Jumaat. Tok guru datang jawatan agama Islam. Sebab dia ada makna murid. Takut tu kan macam ajar sesak apa tak sembahyang Jumaat ni. Rupa-rupanya dia kata, aku duduk kampung ni daripada kecil. Aku mengajar, sebelum tu dia belajar kat Mekah. Aku balik-balik, aku mengajar kat sini Quran, aku mengajar dan semua surah surah masjid ada satu, surah ada 2-3 biji di Karyah tu. Semua aku mengajar. Dan aku mengajar bab Quran, bacaan dan bab hukum hakam sembahyang. Yang datang berapa kerat je. Yang tahu kan? Dan aku tahu seorang-seorang dalam rumah. Itu anak dia 3 orang. Anak tak kerti baca 3-3. Mana tak aku tahu. Aku orang kampung sini. Bukan dan masuk dalam masyarakat. Nak perbetulkan, jemput datang masjid surau, tak mau datang. Ni tak kerti, ni tak sah, ni tak sah, tak sah. Aku tahu seko-seko. Bila dah semayang kat situ, lebih kurang dalam 200 hingga 300 orang. Dalam kepala dia semua. Dan tak cukup 40. Tak cukup 40 yang layak. Maka dia tak semayang sampai sudah. Pejabat agama dengar gitu. Dia buat keluar kitab, dia rembah kitab. Ni kitab dia. Tak boleh. Kalau aku nak semayang, aku keluar. Keluar daripada qaryah, baru dia semayang. Kalau tempat dia tak semayang. Sebab tak sah sembahyang Jumaat. Padahal sembahyang Jumaat ada tiap-tiap minggu. Dia kata tak sah. Tapi kontroversi lah sikit. Nak bagi tahu kalau orang mengaji sungguh, macam tu lah. Kalau, alah boleh lah. Kita gitu lah kan. Alah boleh lah. Okay. Maka jika dikata orang, disebut dikata, ni nak suruh fikir, cara untuk berinteraksi dengan khilaf. Maka jika dikata orang, hanya hamba taklid qaul qadim. Mazhab Syafi'i, dia ada 2 qaul. Qaul ni pendapat Imam Syafi'i ada 2. Ketika dia duduk di Iraq, ketika dia duduk di Mesir. Ketika duduk di Iraq, itu yang berlaku pemerintah Islam bunuh ulama Islam sendiri. Tapi pemerintah Islam Mu'tazilah waktu tu. Dia bunuh dan dia penjarakan. Contohnya yang kena penjara, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang mazhab Ambali itu kena penjara. Dengan pemerintah Islam, tapi Mu'tazilah. Akidah salah lah. Tapi Islam. Jadi pada waktu tu, itu di mana? Di Iraq. Pada waktu tu, Imam Syafi'i antara orang yang qadhi mufti besar lah masa tu. Dia ada pendapat dia waktu tu. Kemudian oleh sebab tertentu, datang nak kena tangkap, dah hampir-hampir nak kena tangkap, Imam Syafi'i pun hijrah ke Mesir. Ketika di Mesir, pendapat dia berbeza. Dengan tak banyak dalam berapa beza? Tak tahu lah, banyaklah juga. Cuma ada perbezaan lah, ada beza. Dia tukar fatwa. Dulu dia kata sembahyang Jumaat 4 orang. 8 orang. Sekarang dia kata 40 pula. Sekarang tu setelah dia hijrah. Jadi yang pendapat Imam Syafi'i yang lama
Dia panggil qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang baru dia panggil qaul jadid. Qaul itu pendapat. Berlaku perbezaan, memang ada berlaku. Maka jika Imam Syafi'i ada dua pendapat, kita dapat dengar dua-dua, majoriti ataupun semua pendapat-pendapat jadid yang baru Imam Syafi'i yang kita pakai. Kecuali ada 21 yang pakai pendapat lama dia. Itu bab lain nanti. Cuma nak bagi tahu Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Mula-mula dia bagi tahu gini. Setelah dia berhijrah ke Mesir, dia beritahu lain, beza. Dulu dia beritahu babi tu kalau sentuh basuh dengan air je. Kemudian dia berhijrah, dia kata tak boleh, babi kena basuh 7 kali. Dia berubah. Jadi Imam Syafi'i sendiri kata ni. Tengok kaul mana, pendapat mana. Jika bertentangan, majoriti daripada pendapat Imam Syafi'i ambil yang masa dia dah pindah, iaitu di Mesir. Kaul baru dia lah yang jadi. Okey. Ni qaul qadim, mana pendapat lama Imam Syafi'i. Okey. Harus boleh solat Jumaat kurang daripada 40. Ada kata 12. Kita pernah buat masa PKP kan, 12 ada kita buat. Gitu. Ada silap. Itu antara qaul qadim lah, pendapat lama. Tapi kenapa boleh buat pula? Sedangkan kalau bertentangan, Imam Syafi'i kata 40 orang, itu qaul baru. Yang lama dia kata tak silap saya 12. Kenapa boleh pakai baru ni? Boleh pakai sebab dalam keadaan darurat, itu bab lain. Cuma secara umum tak boleh pakai yang lama, kena pakai yang baru. Okey. Dia kata hamba taklid pada qaul pendapat Imam Syafi'i juga, tapi dia kata 12 orang aja. Jadi bila 12 orang sahlah Jumaat. Sahlah Jumaat walaupun kata-kata tak cukup tadi. Ya. Satu, kita gantung dulu, tak jawab lagi tu. Atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40. Ataupun mazhab Hanafi ke 4 orang. Mazhab-mazhab lain yang kurang. Nak taklid ni mazhab ni. Nak pakai mazhab lain. Maka bila pakai mazhab lain, secara umumnya sah lah. Maka yang demikian itu sah Jumaatnya. Di atas kaul itu sah lah Jumaatnya. Maka jadilah sembahyang Zuhur kerana memeliharakan khilaf orang yang tiada mengesahkan dia. Kan tadi kata. Macam mana? Dia memang agak teknikal sikit. Tadi, ramai-ramai datang sembahyang Jumaat. Tapi tak buat kiraan sungguh-sungguh. Tak cek sungguh-sungguh. Cuma sangka baik aja. Cukup 40 dan semua cukup syarat. Tiba-tiba mari perasaan. Macam tak berani. Ni tak sah Jumaat aku. Nanti berhutang ni. Jadi lepas tu aku nak sembahyang Zuhur lah. Tak boleh, hukumnya haram. Sebab bila buat Jumaat tu, mana sah dah Jumaat tu. Mana boleh was-was kan yang sebut tadi. Jadi, dia nak buat juga solat Zuhur. Dalam keadaan asalnya, dia kata, asalnya tak cukup 40, takut tak cukup 40. Sebab tak kira betul-betul. Dari sudut orang yang mampu tadi, yang sempurna tadi. Maka kita kata tak boleh sembahyang Zuhur. Sebab kalau dah sembahyang Jumaat, mana sah lah tu. Okay. Dia kona. Dia kata macam mana? Tak apa. Kalau tak cukup 40, kita ambil qaul qadim. Mazhab Syafi'i kata 12 orang. Ataupun mungkin mazhab Hanafi kata 4 orang dah sah. Jadi, tadi dia takut kurang 40. Sekarang tak daripada 40 tu, ada tak 4 orang yang sah? Melampau lah tak ada. Jadi, mana sah lah sembahyang Jumaat aku. Jadi, aku nak sembahyang Zuhur juga. Degil nak sembahyang Zuhur juga ni. Jadi, aku nak sembahyang Zuhur juga. Sembahyang Zuhur aku ni sebagai memari khilaf. Sebab ada ulama' kata tak sah. Jadi, bolehlah sembahyang Zuhur. Sebab sembahyang Jumaat itu sah. Kan sebut tadi. Jika sembahyang Jumaat itu sah, dan sembahyang Jumaat itu duduk dalam kumpulan takbir yang kedua, tempat yang kedua yang cerita awal-awal tadi, maka mereka sunat solat Zuhur sebab ada ulama' kata tak sah juga. Tapi dia kata sah. Mazhab dia kata sah. Sama juga macam ni. Kalau kata, risau tak cukup 40, tak apa. Kita ambil pendapat yang paling kurang, 4 orang. Jadi 4 orang agak-agak ada. 4 orang yakin yakin sah. Okey. Lepas tu, dia sembahyang Zuhur. Kenapa sembahyang Zuhur? Sebab memang 4 orang sah. Tapi ada tak kata tak sah? Ada. Sebab nak memelihara kaul. Konda kau tu. Dia belit. Putar belit sikit. Jadi oleh kerana 4 orang tu sah. Tapi mazhab lain ada yang tak sah. Jadi aku sembahyang Zuhur ni kan boleh. Padahal asal-asalnya dia 40 tu asal-asalnya. 40 orang ni dah lah dia tak cek cukup ke tak cukup ni. Jadi dia nak cover lain. Maka kita jawab. Itu yang tadi soalan baru. Ni jawapan. Maka kita jawab. Maksudnya kita jawab tu maksud fikir-fikir sendirilah dari sudut berinteraksi dengan khilaf. Maka kita jawab, adapun taklid akan qaul qadim boleh, tak ada masalah nak taklid qaul qadim Imam Syafi'i 12 orang ke ataupun
mazhab Hanafi 4 orang ke, maka adalah qaul qadim menyatakan sah 3 orang atau 4 orang. Oh, ada kata 3 orang apa dia? Sah untuk solat Jumaat. Okey. Atau 4 orang wajib Jumaatnya, itu khilaf ulama pada menyabitkan qaul itu daripada Imam Syafi'i kita ataupun tidak. Macam mana dia kata? Okey, kalau macam tu nak fikir tak okeylah, sah lah. Taklidlah mazhab lain, tak apalah, sah. Okey. Tapi ingat, dia ingat. Tapi ingat, yang kata 3 orang ke 4 orang sah tu, itu masih ada khilaf, dia khilaf di atas khilaf. Betul. 4 orang tu adalah pendapat lama Imam Syafi'i. Tapi ada khilaf lagi, iaitu ada ulama mengatakan 4 orang tu bukan pendapat Imam Syafi'i. Dia panggil khilaf di atas khilaf. Ada ulama yang kata 4 orang tu bukan pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada ulama kata, ya, pendapat 4 orang tu adalah pendapat lama Imam Syafi'i. Dahlah, dia khilaf kat situ. Kemudian, tengok. Dan jika kita fardukan sabitnya, betul saya kata ni agak teknikal. Dan jika kita fardukan sabitnya qaul itu mazhab Syafi'i, tak apalah. Bolehlah. 4 orang lah, katalah Imam Syafi'i cakap. Sedangkan ada khilaf. Ada ulama kata bukan Imam Syafi'i kata 4 orang, tidak. Imam Syafi'i kata 40 juga. Tapi ada ulama kata Imam Syafi'i, anak murid dia kata, Imam Syafi'i pernah kata 4 orang lah boleh. Okeylah, boleh pakai. Tu. Okeylah, pakai. Kita pakailah kata qaul Imam Syafi'i. Okay? Dan jika kita fardukan sabitnya qaul itu sembahyang 4 orang tadi, sah sembahyang Jumaat, mazhab Syafi'i, maka tempatnya harus. Maka hukumnya boleh buat, harus. Boleh, haruslah. Okey. Itu jikalau tiada ada dalam dusun itu melainkan yang kurang daripada 40, tiada yang lainnya. Itu kalau memang tempat tu tak cukup 40 orang. Kalau tempat tu tak cukup 40, nak nampak? Bila sebut sekurang-kurangnya 4 orang, kata Imam Syafi'i untuk solat Jumaat, dia ada syarat lain. Dia bukan, bila nak guna 4 orang ni, dia mestilah tempat tu tak sampai 40. Barulah boleh guna minimum 4 orang tadi. Ini kalau ada 1000, kenapa nak guna minimum 4 orang? Tu ada syarat lain. Dia kata, syarat di atas syarat. Ya? Maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga. Tapi dia nak sembahyang Jumaat walaupun tak cukup 40. Pakailah pendapat mazhab Syafi'i yang 4 orang. Boleh, harus, silakan. Walaupun 4 orang tu, yang kata Imam Syafi'i kata 4 orang tu pun khilaf ulama. Ada kata bukan Imam Syafi'i cakap. Imam Syafi'i kata 40. Tak apalah kita pakai. Bolehlah kita pakai jugalah yang 4 orang tu. Ya. Tapi syaratnya tempat tu mesti kurang daripada 40. Ya. Maka harus taklid. Bolehlah taklid, tak apalah pakailah. Sebab tiada maujud, tak ada wujud, tidak wujud 40 orang sekali-kali padanya. Tak cukup 40, bolehlah pakai. Atas kapal ke mana kan? Bolehlah. Kalau nak pakai sangat, bolehlah. Okey, boleh selesai. Maka dia tak habis lagi cerita ni. Maka adalah pada masalah ini kita jawab. Oh, yang tadi rupanya orang yang cakap. Kita jawab lagi. Maknanya jangan guna begitu. Jangan fikir gitu. Tapi boleh. Maka adalah pada masalah ini kita jawab. Taklid itu sungguhnya harus juga. Oh, boleh. Okey, no problem. Boleh. Selagi khilaf, jangan kita keras-keras. Boleh. Ya? Tiada sunat dan tiada wajib taklidnya. Tak sunat untuk pakai pendapat kata 4 orang tadi. Sebab nak bolehkan sembahyang Jumaat. Tak sunat. Tapi boleh, harus, silakan, sah. Dan tak wajib. Sebab nak sembahyang Jumaat sangat tu kan. Tak wajib dan tak sunat. Hukumnya boleh. Okay? Maka kita peliharakan, ni dia suruh kita fikir. Maka kita peliharakan, kita jaga sungguh-sungguh qaul pendapat yang mengatakan tidak sah Jumaat. Ni dia suruh kita fikir. Maka kita pelihara. Maka cuba fikir, dia kata. Kita jaga betul-betul pendapat yang mengatakan tak sah Jumaat dengan kurang bilangannya daripada 40. Kan ada pendapat yang asal muktamad, kurang 40, tak boleh buat Jumaat, haram kan? Okay. Kita pelihara yang tu, kita jaga yang tu. Yang kita baru bincang tadi, dia jaga nak buat solat Jumaat. Walaupun 4 orang. Carilah khilaf, akhir sekali jumpa. No problem, silakan. Boleh. Okey, maknanya dipanggil, dia telah menjaga nak solat Jumaat juga. Okey, dia kata, maka kita peliharakan, cuba fikir, macam mana kalau kita jaga yang tak sah Jumaat tadi? Sebab kan ada 2 pendapat. Pendapat yang kedua kata tak sah kalau tak cukup 40. Bila tak sah, buat apa? Buat Zuhur. Kita pelihara yang itu, iaitu
Pendapat yang mengatakan tak sah Jumaat dengan kurang bilangan daripada 40 tak sah. Lagi haram. Sebab haram berdosa kalau buat kurang 40. 40 apa ni? Mastautin Kamil. Jangan fikir 40 orang. Bukan. Ada 1000 orang pun yang nak sahkan 40 orang tu. Ya? Lagi haram mendirikan. Lagi haram mendirikan. Kalau kita fikir-fikir, lebih baik, lebih baik kita jaga pendapat yang mengatakan haram ataupun haram dan tak sah sembahyang Jumaat jika kurang 40. Itu pendapat muktamad. Kita jaga yang itu. Kalau tak cukup 40, kita tak buat. Kita jaga yang itu. Lebih baik, sebab haram. Kalau buat juga haram, berdosa kan? Kalau bawah 40 buat solat Jumaat juga, yang mustautin tadi berdosa. Maka kita jaga yang itu, sebab berdosa. Maka harap terlebih aula, lagi bagus jaga. Lagi bagus jaga, tak payah buat Jumaat, sebab haram berdosa. Kalau buat tak cukup 40 tadi. Jaga yang itu, lebih baik, terlebih afdal, kita peliharakan, lebih baik kita pelihara tadi, daripada mengerjakan yang haram, daripada memelihara qaul yang mengharuskan taklid jua. Iaitu qaul dhaif. Lebih baik, cuba fikir dia kata. Cuba fikir. Bawah 40 orang tak cukup syarat, bawah 40 orang tak cukup syarat yang mustautin, berdosa kalau sembahyang Jumaat juga, dan haram dan tak sah. Dan lepas pada tu tak sembahyang Zuhur pun. Maknanya berhutang Zuhur lah. Itu satu pendapat. Pendapat kedua jangan risau, boleh ringan sikit. Iaitu kalau nak buat juga, buat 4 orang pakai pendapat lama Imam Syafi'i, walaupun ada khilaf kat situ kata bukan pendapat Imam Syafi'i, dan buat dalam keadaan dengan syarat yang pertama tak cukup, memang tak cukup 40 lah tempat tu. Okay, kurang 40, maka buat juga, pelihara juga, buat sungguh-sungguh. Pelihara iaitu nak solat Jumaat. Mana lagi baik? Kalau kita fikir. Yang ini kata, pendapat ni kata, dia pertama dia muktamad. Dia kuat. Tak boleh buat. Haram buat berdosa. Sebab tak cukup 40. Lepas tu buat apa? Sembahyang Zuhur. Ada berhutang apa buat kalau dia sembahyang Zuhur? Tak ada berhutang lah sebab sembahyang Zuhur. Okay. Kalau dia mati pun tak ada hutang sembahyang. Ataupun nak juga sembahyang Jumaat, tapi ada ulama kata haram. Iaitu buat kurang 40. Walaupun 4 orang ada pendapat kan, tapi haram lah, ada pendapat kata haram. Mana lagi kita fikir? Mana lagi kita nak pegang? Mana lagi kita nak jaga? Jaga yang, tapi kalau katalah lepas sembahyang Jumaat tu mati. Katakanlah sebenarnya tak sah kan, kat situ khilaf tak sah. Dia berhutang tak sembahyang Zuhur? Berhutang. Yang tadi katakanlah sebenarnya boleh je sembahyang Jumaat. Yang kata kurang 40 tadi, sebenarnya boleh je sembahyang Jumaat. Cuma dia pakai pendapat tu, pendapat yang muktamad, jadi tak sembahyang Jumaat sebab dia takut haram, dan dia sembahyang Zuhur lepas pada tu. Sebab tak boleh buat Jumaat, haram. Katakanlah hakikatnya dekat padang mahsyar nanti, rupa-rupanya memang boleh buat solat Jumaat. Dia ada berhutang apa buat? Tak ada. Sebab dia sembahyang Zuhur. Tapi kalau yang tadi, dia pelihara nak sembahyang Jumaat, pakai 4 orang punya pendapat, dekat padang mahsyar ni cek-cek rupa-rupanya memang tak sah. Dia berhutang tak? Berhutang. Dah lah tu susah-susah buat Jumaat. Kan senang terus sembahyang Zuhur. Kan senang terus tak payah sembahyang Jumaat. Dah lah itu pendapat muktamad. Dah lah itu sepakat ulama. Dah lah yang kata 4 orang tadi khilaf ulama. Dah lah yang kata 4 orang tadi ada anak murid Imam Syafi'i kata yang 4 orang yang sah tu bukan pendapat Imam Syafi'i. Kan serabut tu. Kenapa ambil yang serabut? Gitu tak? Nampak dia suruh fikir. Ada lagi, panjang lagi ni. Panjang nak cerita. Dia suruh fikir. Fikir betul juga. Tapi dalam masalah dunia kita pandai. Kita ambil yang tak serabut. Kerja kat sini gaji berapa? Gaji 3,500. Buat apa? Pergi pagi, balik petang, itulah kerja dia gitulah. Okay. Yang ni kerja gaji apa? 3,500 tak? Habis kerja, dia kena pergi sini, lepas tu ambil lori, kena hantar kat sana, pergi sini, kadang-kadang dia kena buat kopi juga, kadang-kadang kena photostat. Oi, serabut lah ini, aku ambil ini. Bak dunia kita pandai kita, tak nak ambil yang serabut. Baik aku kerja yang ini, dah tahu dah. Pergi pagi, balik petang, hari cukup bulan dapat gaji. Yang ini kadang-kadang kena pergi outstation, kadang-kadang kena buat kopi boh datang, kadang-kadang kena photostat. Padahal aku bawa lori. Kadang-kadang kena, serabut lagi ni. Ambil inilah, gaji pun sama. Pandai bak dunia kita pilih yang tak serabut. Tapi dalam masalah ini kita nak juga. Dah kata tak boleh lah. Ada satu penyakit orang perempuan. Saya mengajar kuliah muslimat bab istihadah. Soalan yang paling glamour. Apa dia? Boleh tak ketika haid nak ambil wuduk?
Pelik orang. Rajinlah. Nak juga cari pendapat yang mengatakan ketika nak tidur tapi haid. Nak tidur ambil uduk dulu. Sebab dia ketika awal-awal tak ada haid tu, dia nak tidur dia akan ambil uduk. Nak tidur akan ambil uduk. Kan bagus sebelum tidur ambil uduk. Kita tahu ketika haid haram ambil uduk. Nak juga kona kok tu. Masuk pendapat tu. Cari pendapat. Cari ulama' tu. Nak bagi juga. Nak juga. Boleh. Biar boleh juga. Uduk sebelum tidur dalam keadaan haid. Nak bagi boleh juga. Cari. Akal-kali jumpa. Boleh. Nampak? Cerdik tak kalau guna kaedah yang sama? Tak cerdik sebab yang haid tak boleh ambil uduk haram. Okey. Nak pelihara yang tu ke? Maknanya tak boleh ambil uduk Nak pelihara yang tu atau cari jumpa tapi serabut Ulama' tu kata kona kau tu. Akhir sekali boleh ambil uduk walaupun haid. Tapi kemungkinan dia haram berdosa. Yang tadi, dah lah tak payah basuh muka, tak payah basuh apa. Tidur gitu aja. Dan tak ada berhutang apa pun. Tapi nak juga pelihara yang ni. Nak juga ambil uduk. Letih kita nak jawab. Dia kata tak boleh, kau haram. Mana haid kan? Bila kering nanti ambil lah uduk nak tidur. Berapa hari ada? Sabarlah. Oh, tak ada pendapat. Nak juga. Penyakit teh. Orang Kelantan penyakit teh. Penyakit habis teh. Habis. Penyakit. Sebab apa? Dia tak pandai pilih prioriti. Ini. Syekh Daud suruh kita fikir. Ada sikit lagi ni. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tak sempat hari ni. Panjang. Tapi kita sikit lah dalam 2-3 minit. Tapi kita berhenti kat situ lah. Dan lagi yang demikian itu. Orang yang memudahkan agama Islam. Sebab ia tiada amal ma'ruf nahyu anil munkar. Apa hal pula? Nampak? Apa hal pula? Apa kena-mengena? Amal ma'ruf nahi munkar adalah ini cerita. Cerita apa ni? Cerita. Dia semahyang. Nak semahyang Jumaat. Tapi tak dapat pastikan 40 orang tadi tu. Dan buat lebih kurang dengan 40 orang yang sepatutnya untuk mengesahkan Jumaat. Akhir sekali, dalam hati dia kata, macam tak cukup je 40 orang yang sah ni. Kan? Dia hati tadi, akhir sekali, tak lah, sembahyang Zuhur lah. Sebab cover balik ganti, backup. Apa-apa hal, sembahyang Zuhur ada. Kan tak boleh tadi kata kan. Tapi dia cari, akhir sekali boleh. Kan dia kata, ambil pendapat tu, pendapat ni, akhir sekali boleh. Sembahyang Zuhur. Dia sebenarnya sebagai backup. Kalau manalah tahu, Jumaat tadi tak sah. Okay, backup. Bila buat macam tu, agak-agak dia ada buat amal ma'ruf nahi munkar? Tak ada lah. Kalau kita fikir macam mana? Tak tahu tempat ni cukup ke tak cukup ni. Macam mana nak bagi sah? Yang pertama, boleh kona pendapat, akhir sekali lepas tu dia sembahyang Zuhur seorang-seorang. Okay. Boleh juga lagi satu cara. Malah cara ini sepatutnya yang dibuat. Apa dia? Amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? Ceklah seorang-seorang. Itu dia akan sebut nanti. Dan cek seorang-seorang, buat pengajian, buat apa, cek, tengok betul tak cukup ke 40, tak cukup ke 40. Dan kalau tak cukup, ajar, tu dia akan sebut nanti. Semua pengajian wajib dibatalkan waktu tu. Hendaklah selesaikan supaya sah Jumaatnya dengan yakin. Adalah amal ma'ruf nahi munkar. Tak cukup lagi. Cari orang. Cari begitu. Cari begini. Pengajian semua kena cancel. Sirah cancel. Semua kena cancel waktu tu. Supaya biar sembahyang Jumaat tu cukup. Tu kat bawah ni lah. Panjang cerita dia. Nampak? Dan waktu tu pemerintah kena masuk campur. Masuk campur. Sebab dia kata kalau tempat ni tak settle dalam masa 1 minggu, kita hukum. Macam adalah. Keluar saman ke apa. Kalau lah dia ambil pendapat yang kata kona katalah kali dia sembahyang Zuhur, dia seorang je lah. Mana amal ma'ruf nahi munkar? Tiba-tiba yang sebaiknya tidak. Cari buatlah kerja, buat kerja. Cari buat kerja tu, tengok dia tulis di bawah tu. Dan maka wajib atas yang kuasa daripada raja-raja dan hulu balang. Hulu balang. Bukan raja, hulu balang tengok. Hulu balang. Kena maksudnya yang polis lah mudah ketika kata. Polis kena turun. Kalau bukan polis pun Jabatan Agama Islam lah. Kan? Yang enforcement ni turun. Cek seorang-seorang. Siapa sembahyang Jumaat tadi? Beratur. Baca Fatihah. Baca. Nampak? Kena buat gitu lah. Tu amal ma'ruf nahi munkar. Lepas tu, tak cukup ni. Tak cukup orang. Okey, pengajian kita bermula buat daripada pagi sampai malam. Belajar apa? Belajar sembahyang. Supaya sah. Supaya minggu depan sembahyang Jumaat memang cukup 40. Malah lebih 40. Tengok dia beritahu apa ni. Dan dia kata, kalau duk biar macam tu, cari khilaf. Akhir sekali lepas sembahyang Jumaat tu untuk selamatkan diri dia sembahyang Zuhur. Dia seorang selamat. Jika macam tu, akhir sekali berlakulah tak patuh hukum syarak di situ.
Tak patutlah hukum syarak kat situ. Lama-lama Allah turun bala. Bila Allah turun bala kat tempat tu, yang alim pun kena, yang tak alim pun semua kena. Tu dia akan sebut nanti. Tak? Maka demikiannya dosanya amat besar lagi balanya umum. Ni saya nak petik sikit-sikit je. Nanti kita akan baca minggu depan. Dan dia kata kat sini, bawah sikit, maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Inilah sebesar-besar mungkar. Apa dia? Nak selamatkan diri sendiri je. Cukup kan cukup. Aku lepas ni sembahyang Zuhur aku selamat cukup Mungkar besar. Habis umat macam mana? Maksud umat macam mana sembahyang ni? Kata Jumaat ni sah ke tak sah, cukup ke tak cukup ni? Macam mana? Tu dia bagi tahu kat bawah tu. Maka tak sekali itu wajib kita tak adalah habis. Maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat, maka tiada dia uzur pada kita meninggalkan dia. Tak boleh. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu kerana terhenti sah Jumaat dengan dia, maka wajib pula. Maka wajib semua asatizah, ustaz-ustaz semua kan turun ke tempat tu. Dia nak bagi tahu apabila kita cuba mencari khilaf dalam masalah Jumaat tadi, menyebabkan tak berlaku amal ma'ruf nahi munkar. Kita kena berhenti kat situ je. Yang tadi tu saya ambil je. Dan lagi adalah yang demikian itu orang yang memudahkan agama Islam. Orang yang apa? Nak lepas sembahyang Jumaat, dia ada tahu ada masalah, lepas tu dia cari mazhab, dia cari pendapat, lepas tu dia sembahyang Zuhur untuk dia seorang. Untuk dia 2-3 orang. Ini orang ni orang yang mudah-mudah dalam agama. Dia fikir diri dia je. Kita berhenti kat situ. Dan lagi adalah yang demikian itu orang yang memudah agama Islam. Yang memudah agama Islam sebab tiada ia amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Tu orang kata mampak sembahyang Jumaat selalu sembahyang tak kata. Apa benda tak pernah dengar. Tak pernah dengar sembahyang Jumaat, payah sembahyang Jumaat. Memang tak pernah dengar. Berapa kali belajar bab solat Jumaat? Tak rajin lah belajar bab solat Jumaat. Tapi solat tu belajar. Solat dengan solat Jumaat tak sama. Solat 5 waktu tu lah. Tak sama. Solat Jumaat dia ada khutbah wajib pula tu. Dia ada rukun dia. Dia ada syarat-syarat. Sembahyang jemaah 2 orang pun sah. Dia belajar solat jemaah. Bawa kat solat Jumaat. Tak kena. Sebab apa kita tak pernah dengar? Sebab tak pernah belajar. Ya ke tak belajar? Cuba fikir. Umur 15 dia belajar solat Jumaat. Maksudnya daripada awal sampai akhir lah. Rukun apa semua. Syarat-syarat sampai sah. 15 tak ada. Muda-muda. 25? Tak ada agak. 35? Sibuk kerja. 45? 55? Tak ada. Mana tak pernah dengar. Tak kena serabutnya dengan solat Jumaat. Memang serabut. Serabut tu bukan apa. Pening. Wallahu alam. Kita sambung lagi. Tak habis lagi solat Jumaat. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma hamd. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.